Terus bergelora, politik semakin panas. Jawatan Timbalan Perdana Menteri milik Muhammad Hassan atau Tok Mat. Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Madiasin pernah menawarkan jawatan Timbalan Perdana Menteri kepada Muhammad Hassan. Namun, pemimpin nombor 2 UMNO itu bertindak menolak tawaran tersebut. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan berkata bahawa Muhammad yang lebih mesra dikenali sebagai Tok Mat menolak tawaran itu kerana menghormati keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang tidak mahukan jawatan Timbalan Perdana Menteri lagi, kata Ahmad Maslan. Ada orang kata pelantikan Naib Presiden Datuk Seri Ismail Sabri, di satu pihak menganggap pelantikan itu boleh mengukuhkan UMNO. Di satu pihak pula menganggap pelantikan itu menjadi racun yang boleh membunuh UMNO. Racun daripada PPBM ini. Pandangan Datuk Seri. Ialah apabila mesyuarat MKT memutuskan kita tidak lagi ingin menerima jawatan Timbalan Perdana Menteri, tetapi beberapa jam sebelum kita membuat keputusan pada 7 Julai untuk menarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin, UMNO diberikan jawatan itu. Walhal kisah jawatan Timbalan Perdana Menteri ini telah kita nyatakan pada bulan 10. Ini ramai orang tak tahu. Saya diarahkan bersama dengan Datuk Seri Tengku Adenan untuk mewakili UMNO berunding dengan Perdana Menteri pada bulan 10 secara maya. Ada beberapa perkara yang kita sebut pada bulan 10 itu. Pertama, kita kata kena ada Presidential Council. Yeah. Yang kedua, kita kata selesaikan COVID dengan segera. Yang ketiga, kita kata baiki ekonomi. Yang keempat, kita kata segerakan pilihan raya jika keadaan pulih. Dan yang kelima, kita kata jawatan Timbalan Perdana Menteri. Bulan 10. Tak ada dilayannya. Bulan 11 tak layan, bulan 12, bulan 13, bulan 1. Bulan 13, 14, 15, bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga beberapa jam sebelum keputusan menarik balik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin baru dibagi. Ini kawan apa namanya ni? Jadi bukan jawatan yang kami ingin kejar, tetapi keikhlasan yang ingin kami kejar. Kerana UMNO dan BN 42 kerusi dalam Perikatan Nasional sebelum ini. PPBM 31, PAS 18, ya. 1 STAR. Jadi 42 ni selayaknya lah diberi jawatan Timbalan Perdana Menteri pada lama dulu. Bulan 10 dulu. Bulan 10 minta. Ya. Dalam pengetahuan perkara ini saya tak pernah cerita ke orang. Satu lagi, saya rasa kalau boleh dicerita dan kalau boleh disahkan ataupun tidak, saya serahkan pada Datuk Seri. Ya. Saya difahamkan jawatan Timbalan Perdana Menteri ini pada awalnya ditawarkan oleh Mahyadin Yassin, ditawarkan kepada Timbalan Presiden. Ya, tetapi Timbalan Presiden menolak kerana menghormati ketetapan yang telah dibuat oleh parti. Betul. Ada benar? Betul. Dan ya, saya ingin menyatakan betul perkara itu. Tapi saya kira elok juga Tok Rafi dan tim NR Channel TV ini jemput Timbalan Presiden ke sini, ke platform ini. Pasti. Ya, untuk membuat kenyataan-kenyataan. Dan sumpah wallahi wabillahi watallahi bahawa tidak bersama Anwar dan tidak bersama DAP itu, boleh panggil Presiden UMNO di platform ini untuk menjelaskan kepada pendukung-pendukung parti. Tak, yang Timbalan Presiden ditawarkan. Betul? Ya. Betul. Tapi ditolak. Betul, dia tolak. Kerana menghormati keputusan yang telah dibuat oleh parti. Ya.
Betul. Baik, dalam kekeliruan ni bertembung antara UMNO, PBBM ni, kenapa? Apa jadi tak ada ke muafakat nasional nak cuba mendamaikan? Ataupun tak ada ke titik damai antara Grup 21 dengan kepimpinan ataupun MKT ni? Kita tak pernah menyatakan kita memutuskan hubungan dengan muafakat nasional. Kita tidak pernah menyatakan kita memutuskan hubungan dengan PAS. Sama ada dalam Perhimpunan Agung UMNO. Perhimpunan Agung UMNO ada 5 perkara. Pertama, usul ucapan dasar diterima. Yang kedua, mengenai PPBM dan juga PN. Yang ketiga, pilihan raya yang perlu disegerakan. Yang keempat, apabila COVID reda lah maksudnya. Yang keempat ialah menggunakan Barisan Nasional, lambang dan jenama Barisan Nasional. Dan yang kelima ialah mengukuhkan muafakat nasional. Yang bab kedua itulah jadi pertikaian. Apabila kita tarik dengan PN ni pada 1 bulan 8, itu jadi pertikaian. Pada 3 bulan 8 jadi pertikaian. Dia kata bukankah sehingga pilihan raya. Tetapi saya ingin menjelaskan bahawa ada satu lagi ketetapan dalam Perhimpunan Agung UMNO yang menjadi keputusan yang diminitkan dan saya hantar pada ROS. Apa dia? Bahawa menyerahkan pada Presiden dan Majlis Kerja Tertinggi untuk menentukan bila untuk menamatkan hubungan dengan PN. Dan kebetulan apabila wujud isu yang meletup mengenai raja, mengenai tuanku, maka itulah saatnya yang tiba untuk kita memutuskan. Dan kita juga sebut, Tok Rafi, kalau ordinan dan daruratnya diteruskan lebih pada 1 bulan 8. Dalam satu mesyuarat MKT, orang kanan MKT menyebut apa? Dia akan meletakkan jawatan dan menteri juga akan meletakkan jawatan jika darurat dan ordinannya diteruskan selepas 1 bulan 8. Sekarang ini ada dalam minit. Ada dalam minit apa tak adanya. Yang menguruskan minit ni saya lah. Okay. Dan susah kerja Tok Sumali dan ini semua diminitkan. Tetapi perkara itu tak berlaku pun. Ordinan darurat ini tidak terbatal kerana Muhyiddin memberitahu bahawa dia akan dibahas, dibahas, diputuskan pada sidang September. Berarti 1 bulan 8 belum terbatal lah, bukan? Dah. Jadi apabila 1 bulan 8 belum terbatal, mesyuarat MKT yang memutuskan untuk meletak jawatan jika darurat dan ordinannya diteruskan selepas 1 bulan 8 tu apa kebendanya? Dia sendiri yang menyebut di dalam Majlis Kerja Tertinggi. Dia dan rakan-rakan yang lainnya. Dia. Saya rasa orang faham bila saya sebut dia tu. Baik tu sih. Kalau kita melihat atas pentas PC di BKL baru ni, ada yang berjawatan tinggi dalam parti. Ada ahli MKT. Mereka ini juga yang terlibat dalam membuat dasar-dasar parti. Seperti dalam perlembagaan UMNO. Tok Sri sebagai Sesagun tidak sedih ke melihat bagaimana UMNO sedang diperlecehkan oleh kuasa. Itu sebab saya menghantar surat itu. Ada yang menjawab surat itu. Ada yang menjawab. Dan biarlah saya rahsiakan. Baik. Apa intipati jawapannya sebab surat itu sulit sebenarnya. 4 muka surat tu semua sulit. Sulit. Tapi adalah seorang ahli parlimen itu menyebut terus terang dalam media mengenai surat itu. Kenapa kita sebut sulit? Itu rahsia parti. Itu perkara dalaman parti. Itu sebab kita cop sulit. Dia bukan untuk jadi edaran. Jadi ini yang berlaku. Saya harap lepas ini kita pulihkan kembali disiplin parti ini. Kita pulihkan kembali tata etika sebagai ahli parti. Dalam keributan ini, saya harap ributnya tidak lama. Ribut dan cawan. Ribut dalam cawan. Storm in the teacup. Harap ributnya tidak lama dan mudah-mudahan perkara ini akan reda tak lama lagi. Tetapi pada ketika yang sama, apabila saya ada keyakinan perkara ini akan reda? InsyaAllah saya ada keyakinan.
Pada ketika yang sama, ada orang kata ni semua menjejaskan kehidupan rakyat. Saya fikir ada juga, betul. Tetapi apabila saya balik kawasan, melihat program vaksinasi di Dewan Serbaguna Benot, berjalan aja. Tak ada dikisahnya apa yang berlaku. Orang dah tak heran dah nampak sekarang. Lepas itu di Dewan di Dewan Jubli Intan Pontian, baru ni saya balik, saya lihat berjalan aja pun. Tidak ada kerana ribut di Kuala Lumpur dan Putrajaya terhenti vaksinasi. Lepas itu kalau pergi PWTC, Ibu Pejabat UMNO, pusat vaksinasi antara yang terbesar di Malaysia, berjalan baik je pun. Sedangkan yang bergelora bangunan itu kan. Jadi jangan risau. Rakyat dia Malaysia sekarang cukup matang. Kenapa jual nama tentang politik ni? Kenapa kerajaan jual nama rakyat untuk nak melindungi? Itu alasan dia. Saya ingin maklumkan bahawa sejak daripada peristiwa-peristiwa besar dalam parti UMNO ni, sejak zaman Tun Mahathir, zaman UMNO diharamkan, zaman Semangat 46, zaman Anwar Ibrahim dipecat, ya, kemudian zaman reformasi, semua ini memberikan satu kematangan politik. Zaman Tun Abdullah Badawi, paling tinggi keputusan dalam rekod kita pilihan raya. Lepas tu zaman Tun Abdullah juga hilang 2/3. Zaman Datuk Najib, ekonomi bagus. Lepas itu dia dituduh macam-macam, ya. Segalanya ini mematangkan politik orang Melayu dan mematangkan politik orang Malaysia. Dan mereka tahu negara terus berjalan, kehidupan rakyat kita perlu terus bantu, dan itu menjadi keutamaan UMNO bersama rakyat. Dan pada ketika yang sama, merujuk kepada apa yang berlaku pada saat dan ketika ini, vaksinasi terus berjalan walaupun apa yang berlaku. Ditakdir KJ tak besar, ditakdir KJ letak jawatan, katalah ya KJ letak jawatan, dia ada KSU Mosti, ditakdir Dr. Adham letak jawatan, ada Tan Sri Dr. Nur Hisham, itu DG Kementerian Kesihatan tu ada lagi KSU, DG lain, KSU lain, begitu juga dengan kementerian-kementerian lain. Jadi struktur negara kita ni cukup teratur. Jadi ada KSN, KSU, ketua-ketua pengarah, semuanya teratur. Datuk Seri, pertemuan kita malam ni ditonton oleh lebih kurang 6,000 secara live. Terima kasih kepada yang menonton. Dan rata-rata komen-komen yang saya sempat menjeling sewaktu Datuk Seri bercakap, satu yang saya simpulkan, mereka ini marah kepada pemimpin yang tidak baca perlembagaan UMNO. Saya nak berikan Datuk Seri 2 minit. Kita 1 jam setengah malam ni. Saya nak berikan Datuk Seri 2 minit untuk kita jarang berlaku. Sebab saya sendiri pun sebagai yang mengemudi program malam ini ingin juga melihat segala ini diselesaikan dengan cantik demi agama, bangsa dan negara. Saya beri Datuk Seri 2 minit untuk mengupas isu yang berkait rapat, terutamanya pesanan kepada ahli-ahli UMNO dan keseluruhannya. Sila. Pertama, untuk ahli-ahli UMNO berhubung dengan perkara yang patut kita buat pada 15 hari bulan 8 hingga 30 hari bulan 9, sabar dulu, kita tunggu sehari 2 lagi, mesyuarat secara kaedah yang tertentu, resolusi yang kita akan perolehi untuk memutuskan kemungkinan besar ya. Mesyuarat cawangan ini akan ditangguhkan ke satu ketika apabila COVID lagi rendah angkanya dan apabila vaksinasi lagi tinggi angkanya, supaya negeri-negeri itu berubah kepada tahap 3 ke misalnya. Sebab sekarang ini tahap 1 ada 6 negeri, tahap 2 ada 6 negeri, tahap 3 Sarawak dan Perlis. Sarawak tidak ada UMNO. Dia yang paling baik ialah tahap 4. Kalau sudah sampai ke tahap 3 tu baguslah, kita boleh mungkin bersemuka mengadakan mesyuarat, ya. Tidak susah-susah untuk maya line tidak ada dan sebagainya. Itu satu bab. Kemudian pada pandangan saya lah, keributan antara ahli parlimen yang bersama masih dengan kerajaan PN dan ahli parlimen yang telah menarik sokongan daripada kerajaan PN, khususnya daripada menyokong Tan Sri Muhyiddin ini,
Saya harap keributan ini hanya sementara. Ya, hanya sementara. Dan saya tahu di luar sana menunggu berbaris panjang untuk mengganti mereka di kawasan masing-masing. Ini satu perkara fakta. Kalau kita ahli parlimen tetapi kita dilihat tidak akur pada perintah parti dan tidak menghormati keputusan parti, yang menunggu kita tu berbaris panjang. Bukan tidak ada tokoh di satu-satu tempat untuk mengganti. Ini kita kena ingat tentang perkara itu. Jadi saya harap kesetiaan itu jadi keutamaan. Ada seorang pemimpin yang besar di negara kita ni cerita pada saya lah. Setelah melihat seluruh keadaan ini, dia kata, kalaulah dia boleh kembali memegang jawatan-jawatan tertentu dalam kerajaan, ya, kalaulah dia boleh kembali dan membuat pilihan-pilihan terhadap orang yang sepatutnya menjadi menteri ke timbalan menteri. Dia kata walaupun orang itu tidak berapa pandai kelihatannya, tetapi kalau orang itu setia dibanding dengan orang yang cukup hebat dan pandai kelihatannya tetapi dikhawatiri kesetiaannya, dia akan memilih walaupun orang itu kelihatan tidak berapa cerdik tetapi amat tinggi kesetiaannya. Jadi dengan perkataan dalam episod ini, episod untuk kita memilih siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Dan saya ingin lagi menegaskan pada kawan-kawan semua, orang beratur panjang untuk mengganti kita ni. Jadi jangan harap kita boleh menongkat langit selamanya. Pemimpin datang dan pergi, dan kita inginkan pemimpin yang bermaruah, pemimpin yang setia, dan pemimpin yang terus berkhidmat demi abata agama, bangsa dan tanah air.